Pagi tadi saya mandikan jenazah seorang yang sangat soleh. Tapi beliau ni ada 5 orang anak lelaki. Beliau ada 5 orang anak lelaki. Beliau ada 6 orang anak, seorang perempuan, 5 lelaki. So mudah saya pergi tu, memanglah anak-anaknya minta, dia kata ustaz tolong ni lah kan. Saya pergilah mandi dalam rumah, mandikan jenazah dalam rumah. Jadi ambil yang tempat mandi tu, tempat mandikan jenazah tu, diletakkan dekat ruang tamu. Lepas tu bawa ambil getah pipe daripada luar, dan saluran yang keluar air daripada tempat tu diletakkan baldi je lah kat bawah, tukar-tukar baldi je lah kan. Jadi orang luar, orang yang tak ada kaitan, semua duduk luar lah. Semua rumah teres je kan, rumah teres kecil je, so semua duduk luar lah. Jadi anak-anak je lah yang ada dekat dalam tu dengan isteri kan? Isteri dan anak-anak. So bila saya masuk, seolah-olahnya sebenarnya saya tak ada buat apa pun, sebab anak-anak semua memang pandai lah buat mandi tu. Cuma dia nak jadi yakin lagi, hati tu lagi tenang bila ustaz ada, itu je. Tapi bila saya tengok macam mana anaknya uruskan kan, adalah sikit-sikit kita sebut kan, adalah sikit macam dia orang tanya macam ustaz ni macam mana ni macam mana, ni macam mana, tanya je, kita tak payah buat apa pun. Saya tak payah pegang satu kali pun getah tu kan, tak payah pegang langsung jenazah tu. So semua anak-anak yang uruskan. Habis banyak pun dia orang tanya sikit-sikit je, ni macam mana macam terlupa kadang. Sebab apa? Sebab dia orang kata ayah kami memang dah preparekan semua kami untuk pengurusan jenazah beliau daripada awal sampai habis. Jadi memang betul, dari awal sekali waktu meninggal, sebab saya dah ada waktu meninggal lagi, bukan waktu beliau meninggal tu, 2 jam lepas beliau meninggal tu saya dah datang rumah. Memang yang uruskan, maksudnya kan bila meninggal kan kita kena tanggalkan pakaian, kita buatkan jadi qiyam, lepas tu kita lembutkan sendi-sendi, lepas tu kita beratkan dekat kawasan perut dan sebagainya tu, menghadapkan ke kiblat dan sebagainya. So sunnah-sunnah tu semua dia orang dah buat dah. Bila saya sampai tu dia orang tengah buat dah, tapi dah nak habis dah, dah tinggal macam tu je. Saya tak payah sebut apa pun, tengok dah settle dah. Lepas tu bila nak mandikan pagi tadi pun macam tu juga, semua dah settle. Pergi sembahyang jenazah, sembahyang jenazah, anaknya juga jadi imam. Padahal ramai ulama tu yang datang, ramai, masjid penuh melimpah keluar, tapi yang jadi imam anak dia lah. Lepas tu ke bumi. Waktu ke bumi pun anak-anak yang masuk dalam liang, semua yang uruskan semua anak-anak. Habis ke bumi, talqin pun anak, anaknya talqin, dan tahlil pun anaknya juga. Dan anak-anaknya bukan ustaz, engineer, doktor dan sebagainya lah. Anak yang baca talqin yang jadi imam tu pensyarah engineering dekat UPM. Maknanya bukan ustaz ke apa tak. Baca dalam bahasa Arab, talqin kan separuh bahasa Arab, lepas tu terjemahan bahasa Melayu, baca semua. Sebab dia orang cakap ayah kami dah preparekan kami semua untuk uruskan jenazah beliau. Dan memang dapat lah, beliau dapat. Bila beliau meninggal, semua A to Z anak beliau uruskan. Waktu nak kafankan macam tu juga. Kafankan pun bukan saya yang tolong ikat ke apa, tak ada. Saya duduk je, berdiri je kat situ. Dia orang yang buat semua. Dia orang tanyalah, ustaz ni macam ni macam tu je lah. Kita tolong guide sikit-sikit aja, sikit sangat guide. Dah buat sampai habis. Sampai selesai. Dan kita fikir macam mana lah kan, masya-Allah kan, untung kan seorang ayah bila ada anak-anak yang memang A to Z, dia memang tahu betul tentang pengurusan jenazah. Bukan dia orang biasa uruskan jenazah orang lain, tak. Adalah seorang dua yang pernah uruskan jenazah, tolong-tolong gitu kan. Tapi masya-Allah, semua boleh. So ilmu ni antara ilmu yang wajib untuk kita belajar sebenarnya, untuk kita tahu. Semua kita perlu tahu. Jangan serah pada pihak masjid ni semua. Selepas memandikan mayat, footnote 88, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa memandikan mayat hendaklah ia mandi.
Okey. Mandikan mayat ni, dia tak kira mayat tu mayat orang Islam maupun mayat orang kafir. Kalaulah contohnya dia ni uruskan mayat dekat hospital, dan walaupun mayat tu bukan mayat orang Islam, katalah dia mandikan, cuma mandi mayat orang kafir ni, dia tak jelas mandi wajib kan, bukanlah betul-betul macam tu. Tapi katakanlah memang dia uruskan sebelum bagi pada waris contohnya. Jadi selagi mana dia punya perbuatan tu adalah memandikan mayat, maka disunatkan pula dia mandi selepas daripada itu. Dan walaupun waktu tu dia sedang haid ataupun dalam keadaan nifas. Kan kita kata orang yang haid dan nifas, dia ada larangan-larangan. Antaranya larangan dia adalah bersuci dalam bentuk ibadah macam berwuduk. Tapi bab mandi ni ada mandi-mandi yang dibenarkan. Antaranya yang ini, mandi sunat selepas memandikan mayat. So lepas mandikan mayat disunatkan untuk kita mandi. Ulama fiqh menyatakan antara hikmah kenapa kita mandi lepas mandikan mayat, dikatakan bahawasanya kita ni memegang jasad yang sudah tiada roh. Mayat lah kan, jasad seseorang ni bila dah tak ada roh di dalamnya, kalau kita pegang, dia boleh menyebabkan kita lemah. Dia menyebabkan kita lemah. Jadi nak menguatkan badan kita balik dan menyegarkan badan kita balik, disunatkan mandi. Bila mandi kan jadi segar, jadi kuat. Jadi oleh kerana itulah disunatkan mandi selepas mandikan mayat. Kalau tidak, dia tak ada apa-apa lah. Masalah bukan wajib kan, tapi disunatkan. Bila kita disunatkan mandi tu, sebaik selesai kita mandikan mayat. Habis waktunya apabila kita telah selesaikan mayat tu. Dah mayat tu kita dah kafankan, kemudiannya kita dah katalah yang memandikan tu tak pergi kubur contoh kan. Jadi bila dah selesai orang bawa pergi kubur, habislah waktu untuk dia mandi. Selesai dah. Okey. Hanya tak adalah dia uruskan mayat tu pagi petang pula dia nak mandi. Tak ada dalam waktu mandi jenazah, ada waktu mandi sunat kerana mandikan jenazah dah. Habis dalam waktu dia. Dia cuma waktu tu saja. Waktu ketika nak uruskan mayat. Jadi orang yang menguruskan mayat, paling yang afdalnya adalah dia sendiri bersiap untuk mandi juga. Maknanya selesai dia mandikan mayat tu, dia pula mandi kat bilik. Janganlah mandi sekali dengan mayat tu. Dah kata dah lalang tak mandikan jenazah tu, mandi saya sekali lah. Dah ada sabun, ada apa kan, jambil-jambil kan. Okay. Apa dia? Badi. Orang Melayu panggil badi mayat kan. Dia sebenarnya bukan badi apa, tapi memang melemahkan. Dia jadi badan tu lemah. Bukan badi tu maksudnya nanti kalau terbayang-bayang apa, nanti kalau ada hantu, ada apa semua kan. Ada sebagian orang faham macam tu badi mayat ni. Nanti berhari-hari tak boleh tidur malam apa semua. Itu bukan sebab badi mayat. Itu sebab dia yang takut terlajak. Kan? Tukang mandi mayat tak ada pun badi-badi mayat ni. Kan? Jadi lemah tu ada. Lemah tu ya. Bila pegang mayat memang boleh menyebabkan lemah. Lemah tubuh badan. So lemah tubuh badan ni yang kadang-kadang yang dipanggil badi tu. Nanti jadi macam lembik, macam lenguh-lenguh badan, kadang dia rasa macam padahal tak ada apa pun. Bukan dia buat kerja berat pun. Bukan dia angkat mayat tu berat-berat, dia angkat sorang-sorang. Tu mungkinlah sakit pinggang ke apa. Ni tak. Dia tak ada angkat, tak ada apa pun, dia mandikan aja. Tapi lepas-lepas tu dia jadi rasa lenguh-lenguh apa. Itu bukan sebab mayat tu, bukan mayat tu yang melemahkan kita. Jangan kita faham kata ni roh dia keluar menyebabkan kita jadi apa. Macam kalau perkataan badi mayat tu, macam mayat tu yang salah.
Macam ada jin ke apa benda ke yang mengacau kita. Kan, macam mengganggu. Dia kan jadi macam gitu kan. Macam perkataan saka kata apa, semua jin kacau kan. Badi mayat ni pun kadang orang rasa macam jin kacau. Dia bukan jin kacau ke apa. Kalau dalam fiqh disebutkan memang seseorang akan jadi lemah apabila dia memegang mayat. So disunatkan untuk dia mandi. Selesai.